Allahu 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 Allah. Dah tak boleh cakap satu Malaysia, cakap Malaysian. Okey. Yang ini Tokong Tiam Po Kiong di Panting. Tahu tak siapa yang mereka sembah kat tengah tu? Sultan Abdul Samad, yang dijadikan sebagai Datuk Kong. Dan tuan-tuan dan puan-puan faham, bila mereka sembah Datuk Kong, mereka tak akan tawarkan makanan yang tak halal seperti khinzir dan arak, sebab orang Melayu tak makan itu semua, itu haram punya. Tapi mereka minta nombor sama Datuk Kong. Okey? Baik. Sekarang kita pergi kepada isu tu. Ada orang kata, dan saya sekali lagi saya perlu seru, tolong rasional. Saya bukan side China, bukan. Salah-salah betul-betul. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang sebut ini isu penghinaan kepada Islam dan Melayu. Kalau hina Islam, saya akan ke depan. No doubt. Tak perlu ada persoalan tentang benda itu. Okey? Kalau hina Melayu, kita kena tengok aspek apa. Adakah dia kira hina Melayu kerana Islam, ataupun dia kira hina Melayu kerana ada orang Melayu yang berpelawatakan begitu. Bukannya semua Melayu. Kena bezakan semua itu. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama, okey, pasal isu tu, mereka sembah Datuk Kong itu sembahan mereka yang mereka asimilisasikan. Okey, mereka asimilisasikan. Dan untuk mereka sembah Datuk Kong, mereka ada proses, ada juga proses yang dipanggil proses menurun. Tahu proses menurun? Di mana mereka macam kita lah, seru jin. Kita dalam Islam kita panggil sebagai seru jin. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan tengok, siapa yang ada benda itu tak Islamic juga, dan saya tak mau masuk itu, biar ustaz yang lebih pakar sebut dan cakap. Bela saka, tahu? Sebab tu kalau ada saka masuk, saka tu bahasa lain untuk jin jugalah, cuma dimelayukan lah. Perasan tak, kalau saka tu dah masuk badan, suara orang tu lain. Nah, bila Cina ini, dia tak pandai cakap. Tengok Cina yang dikatakan menghina Islam tu, dia nak meminta maaf pun, dia kena minta terjemahan. Dia tak pandai cakap Cina, saya pelik. Dia tak pandai cakap bahasa Melayu, saya pelik. Dia ni Cina dari China ke dari Malaysia? Sebab tak mungkin seorang yang rakyat Malaysia, yang dah lama tinggal kat Malaysia, sedikit mesti tahu. Takkan seumur hidup dia tak pernah bercakap bahasa Melayu. Sekolah mana dia pergi? Takkan dia duduk kampung Cina je? Wish, saya tak tahu. Tak apa. Dia langsung tak faham bahasa Melayu, dia kata. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam video tu, dia nyanyi kan? Tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan tengok. Sebab saya sebagai orang yang mengkaji, saya kena tengok semua benda ini. Dia nyanyi dalam bahasa apa? Bahasa Melayu, dalam Tokong. Dia nyanyi lagu Indonesia. Dia nyanyi lagu Indonesia. Dan kebiasaannya ada proses menurun mereka. Bila jin tu dah masuk, mereka akan ketuk meja tu yang mereka duduk. Kalau waktu itu mereka tak pakai baju, pengikut mereka akan pakaikan kepada mereka baju Melayu, dan kemudian akan letakkan songkok ataupun kopiah. Kemudian akan diletakkan kain. Kalau mereka nak seru Sultan Abdul Samad, orang yang nak menurun itu, dia kena pakai pakaian kuning emas, pakaian diraja mah. Dan bila sampai saja jin tu dah masuk badan, asalnya yang tak tahu cakap Cina, yang orang yang dah dirasuk ini, mengikut kepercayaan Islam, dia akan bagi apa tahu? Assalamualaikum. Yang tengah tunggu kat tepi tu, dia akan Waalaikumsalam Datuk, Waalaikumsalam Datuk. Okey? Mereka akan bagi salam. So tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, isu ini ialah itu asimilisasi penyembahan mereka. Saya juga dengar ada orang kata kita kena berhentikan mereka daripada sembah Melayu begitu. Itu bahagian perundangan yang saya tak sentuh. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak kata begitu, saya nak minta kita rasional. Agama Kristian menjadikan Nabi Isa AS sebagai Tuhan. Adakah kita juga akan meminta kerajaan ataupun meminta orang Kristian berhenti sembah Nabi Isa? Ataupun kita kata
itu lakum dinukum waliyadin, mereka sembah tapi kita tak setuju. Mana satu? Ataupun cara yang ketiga, dakwah kepada mereka, ajak masuk Islam, tinggalkan semua penyembahan tu. Kita kena adil. Tak boleh kata ini isu itu, tak. Itu cara mereka. Dan kalau mereka nak bersihkan Datuk Kong itu, tak boleh bersih sembarangan tau. Orang yang nak bersihkan tu, tak kira dia lelaki ke perempuan, dia kena pakai baju Melayu. Tak pakai baju Melayu pun, dia kena pakai songkok, pakai biji tasbih, baru boleh cat semula Datuk Kong tu. Sebagai kemuliaan. Itu penyembahan mereka. Dan memang masyarakat Cina, mereka banyak menyembah tokoh-tokoh sejarah dulu. Dan antaranya, salah seorang bukan Islam yang telah dijadikan Datuk Kong ialah siapa tahu? Karpa Singh. Walaupun dalam kehidupan dia tak ada gelaran Datuk. Tapi lepas mati, dapat Datuk Ship. Jadi, dia jadi Datuk Kong juga, Karpa Singh. Di Kelantan, tak silap saya, Tok Guru Nik Aziz Nikmat juga dia telah dijadikan sebagai Datuk Kong. Nah, benda ini ada. Ini penyembahan mereka, syirik mereka menurut Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda ini adalah isu yang sangat sensitif, tidak perlu diapi-apikan jadi satu perkara perkauman ataupun agama. Tetapi lihat dari segi perbandingan agama, kepelbagaian agama di Malaysia. Bukan kita setuju. Kita tak, sebagai Muslim, adakah kita reda dengan syirik, dengan kekufuran? Tak. Tetapi benda itu memang lakum dinukum waliyadin. So kena nilai dari benda itu. Boleh faham maksud saya tuan-tuan dan puan-puan? Okey? So benda ini tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada kaitan. Mungkin kita rasa, dan saya tak suka, dan saya ada tegur ahli politik juga, saya tak suka isu ini dipolitikkan. Ada orang kata, oh tengoklah tempat dia ni berlaku di Parit Buntar, tempat Menteri Agama. Saya tak sakong dia. Dan saya tak mengeji seseorang hanya kerana sesuatu. Sembah Datuk Kong ini bukan setakat ada di Parit Buntar. Sembah Datuk Kong ini dekat Sungai Buloh pun ada. Saya ada saudara di Sungai Buloh, dia pun sembah Datuk Kong. So nak salahkan siapa? Barangkali ahli politik yang suka mempolitikkan benda ini dan kata benda ini ada di Parit Buntar, boleh dikatakan tempat dia bertanding tu pun ada juga Datuk Kong. Nak salahkan dia ke? Tak begitu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya minta kita keluar daripada ketaksupan politik bila kita nak bercakap tentang agama. Bukan memisahkan politik dengan agama, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada masa dan ketikanya. Tetapi menilai ikut neraca Al-Quran dan Sunnah, bukan ketaksupan bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India ataupun mana-mana tokoh. Tetapi ikut Quran dan Sunnah dan ijma' ulama di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, masa tak mengizinkan saya. Okey, saya sepatutnya berhenti 9.15, dah lebih 4 minit setengah. Saya perlu berhenti sebab banyak lagi saya nak share. Okey, tapi saya perlu jawab isu Datuk Kong ini. Jadi sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, selepas belajar serba sedikit tentang Buddhism, Taoism dan Confucianism, banyak perbezaan ke persamaan? Banyak persamaan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terkejut semakin banyak kita belajar tentang agama lain. Saya sekali lagi tak mengajar pluralism. Saya tak percaya semua agama adalah sama. Firman Allah surah Ali Imran surah ketiga ayat 19, Inna dina innallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Itu akidah saya, itu iman saya. Tetapi kenapa saya nak kongsi semua ini? Sudah tentu kita sebagai Muslim, kita harapkan semua orang memeluk Islam, semua orang masuk syurga. Tapi semua itu milik Allah. Tetapi itu tak bermaksud kita perlu jadikan dunia ini sebagai neraka untuk kita hidup. Maksud saya ialah, fahami satu sama lain. Kita cuba usaha fahamkan mereka tentang Islam, ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka tak nak, tugas saya dah selesai. Saya ada jawapan untuk Allah di akhirat nanti. Tetapi masa yang sama, walaupun dia tak terima Islam, tak bermaksud saya tak boleh melayan dia dengan baik walaupun dia berlainan agama. Boleh sahaja. Tetapi yang penting ialah perlu faham. Dan conclusion saya tuan-tuan dan puan-puan, masalah yang kita ada di dunia, dan benda ini saya cerita di Afrika, saya cerita di Amerika Latin juga bila saya pergi ke sana. Saya kata, the problem that we have
is not because of the similarities that we have. The problem that we have is because we do not know how to deal with the differences that we have. Masalah yang kita ada bukan kerana persamaan yang kita ada. Masalah yang kita ada hari ini ialah kerana kita tidak tahu bagaimana untuk menangani perbezaan yang kita ada pada hari ini. Belajar, ada perbezaan, tapi ada juga persamaan. Yang berbeza itu kita bincang kemudian. Yang sama itu kita kerjasama bersama. Itu saja. Allahu